Selamat datang ke Aku Studio. Dalam video kali ini, kita akan membahas perkembangan terkini mengenai inkues kematian Zara Khairina yang berlaku pada 7 Oktober 2025. Dalam sesi mahkamah ini, saksi ke-17, Puan Nur Aidora Saidun, seorang ahli kimia dari Jabatan Kimia Malaysia, memberikan keterangan mengenai proses analisis DNA yang dilakukan pada barang-barang kes. Ikuti video ini untuk maklumat lanjut. Peguam keluarga Zara, Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh, melaporkan pada wartawan di luar mahkamah. Hasil analisis menunjukkan profil DNA Zara Khairina padan sepenuhnya dengan spesimen biologi utama seperti tisu, tulang, dan pusat darah dan gula. Pengenalan saksi. Pada hari ini, saksi ke-17 dalam inkues kematian Zara Khairina adalah Puan Nur Aidora Saidun, seorang ahli kimia dari Jabatan Kimia Malaysia. Beliau telah memberikan keterangan mengenai proses analisis DNA yang dilakukan terhadap beberapa barang kes yang diterima daripada pihak polis. Proses analisis DNA. Peguam Syaril Nizam. Puan Nur Aidora menjelaskan bahawa proses analisis DNA dilakukan ke atas beberapa barang kes yang diterima daripada pihak polis. Tujuan utama adalah untuk mengenal pasti profil DNA milik si mati, Zara Khairina, serta mana-mana individu lain yang mungkin terlibat. Dalam keterangan beliau, Puan Nur Aidora menyatakan bahawa kesan darah yang ditemui pada beberapa helaian kertas dan buku adalah sepadan dengan profil DNA milik Zara Khairina. Ini menunjukkan bahawa darah yang ditemui pada barang-barang kes tersebut berasal daripada individu yang sama, iaitu Zara. DNA soreh dari sentuhan. Selain itu, saksi menyatakan bahawa DNA soreh atau tracing boleh tertinggal pada permukaan objek seperti railing jika seseorang menyentuhnya. Sentuhan ini boleh berlaku secara sengaja atau tidak sengaja. Kesan DNA ini bergantung kepada banyak faktor, termasuk tempoh sentuhan dan jenis permukaan. Namun, DNA soreh ini boleh hilang jika permukaan tersebut dibersihkan atau terdedah kepada cuaca. Kesan DNA pada pakaian dan spesimen biologi. Syarul Nizam menyatakan bahawa jika pakaian dibasuh, kemungkinan kehilangan DNA soreh sangat tinggi. Ini memberi cabaran dalam memastikan DNA yang ditemui adalah milik si mati. Hasil analisis menunjukkan bahawa tiada DNA asing atau DNA lelaki yang dikesan pada mana-mana spesimen biologi, termasuk suap kuku dan pakaian dalam. DNA campuran pada barang kes Y8. Pada barang kes bertanda Y8 yang menunjukkan kesan darah, analisis menunjukkan 3 profil DNA, 1 utama dan 2 minor. Ini menandakan kemungkinan lebih daripada satu individu terlibat dalam kes ini. Namun analisis lanjut tidak dijalankan kerana jumlah DNA minor yang ditemui terlalu kecil. Penggunaan DNA untuk mengenal pasti pencurian darah. Syarul Nizam. Saksi juga menyatakan bahawa analisis DNA tidak dapat menentukan urutan atau lapisan pembentukan DNA. Hal ini bermakna kita tidak dapat mengetahui dengan tepat apakah darah hadir terlebih dahulu atau DNA lain yang ada pada permukaan tersebut. Pemeriksaan dokumen dan perkembangan seterusnya. Dalam perkembangan lain, peguam melaporkan bahawa pemeriksaan dokumen kedua akan bermula pada 10 hingga 17 Oktober 2025. Pemeriksaan ini akan melibatkan 11 item dari barang-barang kes yang telah dibuka hari ini, termasuk dokumen bertanda WK2, WK4 dan sebagainya. Semua rekan media, terima kasih kerana hadir buat liputan pada hari ini. Untuk hari ini kita ada meneruskan proceeding inquest dengan saksi deponen ke-17 Puan Nur Aidora Saidun, ahli kimia daripada Jabatan Kimia Malaysia. DNA dengan pengalaman lebih 25 tahun dalam bidang forensik. Jadi saksi adalah ahli kimia yang mempunyai banyak pengalaman, pernah terlibat dalam kes-kes berprofil tinggi seperti NH17. Saksi telah menjalankan analisis forensik terhadap 37 barang kes yang diterima daripada pihak polis
antara 11 hingga 20 Ogos 2025 untuk mengenal pasti profil DNA berkaitan Sumarti dan mana-mana individu lain. Saksi menjelaskan pada soalan kami bahawa jika seseorang memegang permukaan seperti railing atau concrete railing, DNA surih boleh tertinggal bergantung pada tempoh sentuhan, peluh ataupun sel kulit yang dilepaskan. DNA surih ataupun DNA tracing boleh hadir melalui sentuhan sengaja ataupun tidak sengaja dan boleh hilang sepenuhnya jika permukaan dibersihkan atau terdedah kepada cuaca. Saksi ini juga menyatakan bahawa bahan-bahan eksibit yang pernah ditender di mahkamah ini untuk pemeriksaan tulisan Jabatan Kimia Y2 atau Y15 tidak ada diberikan kepada beliau untuk pemeriksaan DNA. Hanya eksibit Y1 dan Y8 yang ada diberikan kepada beliau untuk pemeriksaan DNA. Saksi juga menerangkan bahawa jika pakaian dibasuh, barangkalian kehilangan DNA surih adalah sangat tinggi. Hasil analisis menunjukkan profil DNA Zara Kairina padan sepenuhnya dengan spesimen biologi utama seperti tisu, tulang, dan kesan darah yang telah diberikan. Tidak ada DNA asing ataupun DNA lelaki signifikan yang dikesan pada mana-mana spesimen biologi, masuk swab, buku, pakaian dalam ataupun spesimen. Beberapa barangan seperti buku, beg, dan selimut menunjukkan profil DNA campuran ataupun mixed profile yang tidak konklusif dan boleh berpunca daripada kesan sentuhan biasa ataupun perkongsian ruang di asrama. Dalam barang kes Y8, bahan yang dikesan dengan kesan darah, analisis saksi menunjukkan 3 profil DNA, 1 utama, major, dan 2 minor, menandakan kemungkinan lebih daripada 1 individu atas barang kes tersebut. Saksi menjelaskan bahawa permintaan analisis hanyalah untuk menentukan pemilik darah dan bukan untuk mengenal pasti penyumbang DNA minor. Dan analisis lanjut tidak dijalankan kerana jumlah DNA minor terlalu kecil, low template DNA. Saksi juga menerangkan bahawa analisis DNA tidak dapat menentukan lapisan ataupun urutan pembentukan DNA, the timing of the DNA placement, sama ada DNA darah hadir dahulu ataupun DNA lain, tracing yang hadir pada permukaan tersebut. Itu saja ringkasan keterangan saksi ini. Dalam perkembangan lain, dengan saksi pakar DNA hari ini membuka eksibit-eksibit 37 hari ini, pembukaan rasmi tersebut membolehkan fasa sesi pemeriksaan dokumen kedua oleh pakar dokumen forensik kami boleh dijalankan. Kerana kami ada memohon kepada Mahkamah Kehormatan dan juga pegawai pengendali kebenaran untuk memeriksa baki-baki dokumen yang akan dibuka hari ini. Terdapat 11 item yang kami ingin semak, iaitu daripada WK2, WK4, WK5, WK6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan WK15 mempunyai 10 harian kertas, dan pemeriksaan tersebut dijadualkan bermula pada 10 hingga 17 Oktober. Dan itu sahajalah untuk kesan hari ini. Yang akan mengenai tulisan dokumen-dokumen. Yang lain-lain macam barang pakaian semua kita tidak dapat termasuk yang terlayan Y8. Yes, I think dokumen seperti Y8 akan dibawa juga untuk bagi protokol dari pihak negara. Dia akan bawa semua sekali dengan 11 yang kita. Dokumen tulisan. Dalam sesi pemeriksaan ini, kita juga akan membawa dokumen-dokumen yang dibekalkan oleh pihak Zara untuk pembandingan, dan bisa difahamkan selepas selesai sesi pemeriksaan dokumen kami, dokumen-dokumen yang kami bekalkan juga akan dibawa untuk pemeriksaan dari Jabatan Kimia supaya mendapat satu pemeriksaan yang sama adil semua dokumen yang dibekalkan. Mungkin selepas selesai pemeriksaan dari pasukan kami.
Ya, tomorrow kita akan mula dengan Malik dengan saksi kanak-kanak. So, proceeding in camera balik lagi. So kita akan cuba bantu dengan ringkasan untuk besok lah. Seorang saja atau ada lagi 2 orang? Mungkin ada standby saksi lain, cuma besok akan diteruskan dengan saksi yang pada Jumat lalu tidak habis saksi 8. Alright. Thank you. Oke, terima kasih.